أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-muhtada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan mati di dalam Islam. Muslimin sedang hadirin, kita baru saja seminggu lebih kurang menyambut Hari Raya Aidil Adha. Dan apabila disebut Aidil Adha, maka di sana ada hari wukuf bagi mereka yang mengerjakan haji. Nabi SAW pernah satu ketika pada hari Arafah, Nabi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keampunan kepada umat. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, aku terima permohonan kau supaya
umat engkau itu diampunkan dosanya. Aku terima dan aku ampunkan dosa mereka. Tetapi ada satu saja yang tidak boleh aku terima, iaitulah dosa kerana berlakunya kekejaman dan penganiayaan, kezaliman terhadap sesama insan yang lain. Maka Nabi apabila mendengar jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, Nabi terus berdoa kepada Allah kerana kasih dan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, termasuklah kita yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berdoa dengan mengatakan, wahai Tuhan, Engkau berkuasa dan Engkau boleh memberi sesuatu yang terbaik kepada orang yang kena zalim tanpa menuntut daripada orang yang melakukan kezaliman. Nabi terus berdoa kepada Allah sehingga beberapa hari, sehinggalah di hari Muzdalifah, maka Nabi sekali lagi banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang sama supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa umatnya. Maka akhirnya Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, aku terima doamu itu dengan kira bicara aku sendiri. Walaupun ada di kalangan umatmu yang melakukan kesalahan terhadap rakannya yang lain, sama ada mengambil harta secara haram, ataupun mengumpat, ataupun melakukan fitnah, melemparkan fitnah kepada rakan-rakannya yang lain, maka itu aku akan ampunkan juga dosanya dengan perkiraan-perkiraan yang tertentu. Apabila mendapat maklumat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, biasanya pada hari begini dan time begini engkau jarang senyum. Kenapa pula pada hari ini dan time begini tiba-tiba engkau senyum hari ini? Maka Nabi kata, bagaimana aku tidak tersenyum? Kerana iblis begitu kecewa apabila Allah Ta'ala mengisytiharkan keampunan dan rahmat kepada umatku, walaupun yang melakukan kesalahan terhadap insan yang lain, dengan kira bicara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Muslimin sedang hadirin, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak mati dan sepanjang Nabi hidup di atas muka bumi ini, tak ada apa yang Nabi fikirkan bagaimana Nabi nak supaya kita semua ini akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga Allah Ta'ala mesti mendapat keampunan. Maka itulah yang diminta oleh Nabi, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa umatnya. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada hari raya baru-baru ini kita telah pun mengerjakan ibadat korban. Bagi mereka yang melakukan ibadat korban, maka berbahagialah mereka dengan ibadat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita melakukan ibadat korban, kita nak bagi makan kepada orang yang hidup, tetapi dalam masa yang sama kita melakukan korban itu, sebenarnya kita ingat kepada mati. Bukan setakat nak bagi makan kepada orang yang hidup, tapi kita memikirkan kita akan mati. Kerana dengan ibadat korban itulah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita semuanya, mengikut bilangan titisan darah dan juga bilangan bulu yang kita sendiri pun tidak mampu untuk menghitung bulu-bulu binatang yang kita jadikan ia sebagai korban. Kerana banyaknya bulu itu, maka sebanyak mana bulu itu, dia juga akan cover ataupun akan menutupi segala dosa-dosa kita yang telah pun kita lakukan selama ini. Sebab itulah tuan-tuan, kita buat korban untuk orang hidup, tetapi sebenarnya kita memikirkan juga itulah juga sebagai salah satu daripada benda yang boleh menyelamatkan aku di dalam kubur nanti bila aku mati. Muslimin dan muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Al-Hakim menyatakan, sepatutnya kita sebagai satu orang Muslim ini kena risau 3 perkara. Yang pertamanya, sepatutnya kita risau tentang iman kita. Apakah iman kita yang sedikit ini, yang tidak setebal mana ini, boleh kita bawa sampai ke mati?
atau mungkin bila nak mati kita tewas dengan pujukan syaitan dan iblis. Yang mungkin ada di kalangan anak-anak muda. Siapakah anak-anak muda itu? Kalau tidak, dia adalah merupakan, mereka adalah anak-anak kita, cucu kita dan cici kita. Waliyazubillah. Minta jauh daripada Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, daripada anak cucu kita, cici kita. Terperangkap dengan program kristianisasi. Sekarang ini kita harus faham, anak muda kita apabila mereka telah pun masuk Kristian, mereka menganut ajaran Kristian, mereka kadang-kala boleh datang lagi ke masjid. Mereka tidak perlu menukar nama daripada Muhammad ataupun daripada Daud kepada David, daripada Yusuf kepada Joseph. Tidak perlu. Kekalkan nama Yusuf, kekalkan nama Daud, kekalkan dengan nama Muhammad, Abdullah dan sebagainya. Yang penting masuk Kristian. Dan apabila balik ke rumah, ayah tanya, tak mau korban hari ni, raya ni? Maka anak yang sudah Kristian, cucu yang sudah Kristian pun menyatakan boleh, kita ambil satu bahagian. Tetapi tuan-tuan, mereka sudah pun kufur kepada Allah, mereka sudah menjadi kafir. Dengan sebab itulah hakim ini menyatakan bahawasanya kita kena risau 3 perkara. Satu daripadanya ialah kita kena risau tentang iman kita. Apakah mungkin kita boleh bawa sampai ke mati? Dan yang terbaik tentunya apabila kita nak mati besok, bila ada orang mengajar kita tentang mengucap, kita boleh mengucap dengan baik dan lancar. Ataupun boleh jadi sebelum mati kita sempat mengucap walaupun tidak ada seorang pun yang mengajar kepada kita. Maka inilah tuan-tuan yang perlu kita risau. Yang kedua yang perlu kita risau ialah tentang perintah Allah Ta'ala. Sejauh mana kita boleh buat sesempurna mungkin. Kita boleh sembahyang 5 waktu, tetapi apakah sembahyang 5 waktu itu sempurna? Kita boleh mengerjakan ibadat puasa. Apakah ibadat puasa yang telah kita lalui 2 bulan yang lampau diterima oleh Allah sempurna? Dan mungkin yang baru balik daripada Mekah menunaikan ibadat haji, apakah ibadat hajinya itu sempurna? Sebab apabila dibincangkan tentang sembahyang, maka di sana ada sembahyang yang sempurna. Maka kita sudah tentulah tuan-tuan, kita ingin mempersembahkan satu persembahan yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita berhasrat untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk majikan kita, supaya kita naik pangkat, supaya majikan kita suka sama kita. Maka begitulah juga sebagai hamba yang terbaik, memikirkan bagaimana untuk melakukan ibadat yang terbaik untuk disembahkan pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, kita juga memikirkan, seharusnya kita risau apakah dosa-dosa kita kepada rakan-rakan kita kerana mengumpat fitnah, ataupun kepada rakan-rakan kita yang berupa adik-beradik kerana silap pembahagian harta pusaka, kita termakan harta mereka. Apakah bila nak mati besok, maka kita berasa terlepas daripada tuntutan mereka? Apakah mereka akan ampunkan dosa kita? Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita fikir kerisauan ini, yang patut kita risau ini, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Menyebabkan kita pada masa itu tuan-tuan, kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Supaya kita rasa risau kepada apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Maka tuan-tuan, alangkah baiknya sekali-sekala, seandainya tuan-tuan terdengar ada program Qiyamul Lail di mana-mana masjid, datanglah untuk bermunajat dan bersembahyang Qiyamul Lail, sujud, rokok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apabila datang ke masjid berqiyamul lail bersama rakan-rakan yang lain, ataupun kalaupun kita tidak datang ke masjid, tidak ada program, mungkin tuan-tuan sekali-sekala, apa salahnya seminggu sekali? Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Yang terbaik tentu tiap-tiap malam, ataupun seminggu sekali, ataupun sebulan sekali. Kita bangunlah tengah malam, kalaupun tak reti nak sembahyang tahajud, tak apa, bangun sahaja tengah malam, ambil sembahyang, bertafakur.
Cubalah sekali-sekala kita membuat satu dialog, internal dialog antara kita dalaman. Sejauh manakah aku ini merupakan satu orang hamba yang terbaik di sisi Allah? Sejauh manakah aku ini sebagai satu orang manusia yang baik dengan kawan-kawan, dengan manusia yang lain, sama ada dengan ibu, bapa, dengan isteri, dengan anak, dengan suami, dengan cucu, dengan adik-beradik? Apakah aku ini manusia yang terbaik dengan mereka itu semua? Seandainya ada yang tidak baik, yang kita lakukan satu benda yang tidak baik dengan manusia yang lain, sama ada adik-beradik, ibu bapa, suami isteri dan sebagainya, maka apa salahnya keesokan hari kita fikir macam mana pula nak minta maaf dengan mereka, supaya benar-benar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan suci. Mungkin hati kita keras untuk memohon keampunan kepada Allah dan minta maaf dengan kawan-kawan, tetapi apa kata kita pujuk, kita rayu jiwa kita supaya kita dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala malam-malam, menadah tangan minta ampun kepada Allah. Dengan kawan-kawan kita minta maaf banyak-banyak. Nabi SAW, tuan-tuan, sentiasa memikirkan tentang umatnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, riwayat daripada Anas bin Malik, menyatakan bahawasanya sesiapa saja daripada umatku yang menitiskan, mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan haramkan api neraka membakarnya. Dan seandainya air matanya itu menitis di wajahnya, maka Allah Ta'ala akan selamatkan wajahnya itu daripada kehinaan. Dan siapa yang menitiskan air mata kerana benar-benar takut kepada Allah, maka pada masa itu satu lautan api neraka akan terpadam dengan titisan air mata yang takut kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW apabila membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, Tuhan, sekiranya engkau azab hamba-hambamu, maka mereka adalah hamba-hambamu. Sekiranya engkau azab manusia ini yang terdiri daripada umatku dan juga manusia yang lain, maka fa innahum ibaduk, mereka adalah hambamu. Fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur, fa innaka antal aziz al hakim. Sekiranya engkau ampunkan dosa mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebab itulah tuan-tuan, sudah sampai masanya kita memikirkan diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Bilakah masanya orang-orang yang beriman nak tunduk, nak rasa-rasa kecut perut, rasa kecut perut hatinya untuk tunduk kepada Allah? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dengan mengingati Allah. Mengingati Allah artinya kita sentiasa menjadikan diri kita manusia yang terbaik di mana jua kita berada. Wa ma nazala minal haqq, dan juga untuk dia tunduk kepada apa yang diturunkan daripada Allah, daripada kebenaran itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin
Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina al-muazzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil aun wal hidayah wat taufiq was sihhah was salamah mink diwali ahdi Selangor Tunku Amir Shah Ibni Al-Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannik wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihin lil muwazzafin war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha adhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Imam akan diimamkan oleh Ustaz Yusuf Al-Hafiz, Imam Masjid KLCC.